Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera buat semua sahabat-sahabat pakcik semua. Okey, kita teruskan kelas pengajian ilmu. So hari ini kelas mengaji menulis artikel jurnal berindeks. Kita dah sampai ke penghujung siri untuk tip and tricks. So hari ini dari 46 ke 58. Kalau you all masih ingat, asalnya jadual kita ni, tips kita adalah 50 je, satu hari 10. Tapi untuk siri yang keempat kita dah lajak kepada 45. Sepatutnya 40 tapi dah pergi pada 45. So hari ni kita sambung 46 sampai 58. So ada extra lah secara keseluruhan. Kita ada extra daripada asal 50 dah jadi 58, ada extra 8. Alhamdulillah. Okey, untuk perkongsian siri yang terakhir ni, siri 5 untuk tip and tricks, dia punya tema adalah publisher. Okey, kalau you masih ingat, memanglah saya susun jadi 50. Yang pertama adalah kesediaan, iaitu sebelum kita menulis artikel. Yang kedua adalah dari segi aspek tajuk, abstract, title, abstract dengan keywords. Kemudian yang ketiga, kita pergi daripada aspek quality articles. Okey, kemudian yang keempat pergi pada citation dengan reference, dan yang kelima ni kita akan pergi pada more to publisher lah. Secara keseluruhan hari ni ada lebih kurang 13 lagi extra menjadikan semua 58. Okey, kita go through one by one untuk tips ni. Tapi tema ni macam saya cakap awal-awal lah untuk semua, ini tips and tricks. Okey, benda yang betul-betul yang kita kena ikut. Tak perlu tip and tricks, adalah ikut author guideline. Okey, kita ikut saja apa yang ada dalam author guideline tu, kita dapat percayalah terbitkan artikel. Tapi ada beberapa perkara yang tidak diperbincangkan dalam website, malah kita tak dapat direct information. Biasanya informasi ni kita ambil pakcik sebahagian kecil saja yang biasa tulis artikel dan sedikit ada pengalaman ini, mungkin untuk kongsikan ada perkara-perkara sepanjang pakcik menulis artikel secara aktif ni 2012 tulis artikel, walaupun sebelum tu ada artikel tak banyak. Okey, aktif dia 2012 tulis artikel. Jadi kita dapat banyak komen kesalahan pembetulan yang kena buat. Jadi setiap komen-komen dan pembetulan tu sebenarnya boleh jadi tips untuk saya, untuk pakcik dan untuk you all juga. Jadi kumpullah tips tu. Jadi orang yang boleh kumpul tips ni adalah orang yang selalu kena reject lah artikel dia biasanya. Biasanya kita akan dapat komen-komen yang positif, konstruktif komen lah daripada penilai, daripada reviewer. Kadang-kadang tips tu saya kena kongsikan dengan anda semua supaya kesalahan saya yang saya hadapi, kena reject yang saya hadapi, mungkin itu boleh diminimizekan oleh sahabat-sahabat semua, supaya sahabat semua boleh tulis artikel. Chances untuk success rate tu lagi tinggi, lebih baik. Okey, so kita mulakan dengan yang ke-46. Hari ni yang ke-46. Kita mulakan dengan 46. Kajian terbaru dan original, iaitu keaslian yang relevan dalam persekitaran semasa. Okey, ini publisher nak. Okey, memanglah kita boleh tulis artikel apa saja yang berkaitan, sama ada original articles, review, konsep, literature review, short communication, you boleh tulis. As long kita dah bincang di awal, as long dia bertemu dengan dia sesuai dengan nama jurnal ataupun scope of jurnal, dan kita telah bincang daripada tips 1 sampai ke 45. So dalam konteks ni adalah of course publisher nak ada satu artikel yang berbeza dengan publisher lain, iaitu artikel yang sangat baik dari segi originality dia. Originality maksudnya ada satu research yang baik, topik yang baru, extension yang baru. Jadi topik ni memang keunikan. Jadi dia biasalah dalam apa-apa keadaan, dalam apa-apa situasi pun, kalau sesuatu benda yang baru, yang original, dia akan berjaya menarik perhatian kepada pembaca. Malah orang yang nak beli artikel ni, universiti dan pihak-pihak ini, pihak tertentu macam institusi, dia akan memilih artikel-artikel yang ada konten baru. Jadi konten baru tetap menjadi keutamaan pada publisher dalam memilih artikel. Jadi justru itu dari segi tajuk, abstrak, malah konten juga yang melibatkan proses penyelidikan. Jadi kita fahamlah dalam penyelidikan tu mungkin baru dekat topik tu sendiri, mungkin dari segi proses metodologi tu sendiri, mungkin penggunaan teori itu sendiri. So benda tu yang baru ni boleh katakan subjektif lah. Kita tak boleh nak katakan baharu ni cuma dalam konteks title dia, tak. Dia kena ada title, abstract dan isi ataupun konten dia. Okey, dia bersesuaian dengan tema, dengan persekitaran dan permintaan daripada pembaca itu sendiri. Okey, tu tips yang pertama, di mana kita perlu ada elemen baharu tu,
elemen baharu itu, iaitu originality itu dalam menghasilkan sesuatu artikel, kerana dia berjaya menarik minat kepada publisher untuk menerbitkan artikel kita. Okey, mungkin penerbit merasakan ketika itu, mungkin penerbit merasakan dan juga chief editor merasakan kebanyakan kontributor artikel-artikel yang hantar ni adalah artikel yang mungkin redundant, berulang-ulang, dan mungkin isu tu dah hampir pada saturated. Jadi pemilihan pada topik yang baru ni sangat menarik minat kepada chief editor, seterusnya dapat diterbitkan. Kemudian tips yang ke-47, iaitu tips yang kedua. Okey, tips yang kedua untuk hari ini adalah topik merupakan permintaan terkini dan kritikal. Okey, kita kesinambungan tau, hari ni publisher. Okey, antara tips nombor 1 hari ni dan tips nombor 2 dia akan saling berkait sampailah nanti yang ke-58. So yang tadi dia baru, original, asli lah kan. Yang kedua ni adalah dia perlu ada topik ataupun research yang untuk diterjemahkan dalam artikel ni, sesuatu yang berjaya menarik demand, permintaan dan kritikalnya ketika ni sekarang. Jadi keperluannya kepada researcher, kepada akademia, malah pada pembaca untuk increasekan knowledge dia nak sesuatu yang trending sekarang ni. Apa commonly secara global issue apa yang diperbincangkan sekarang. Jadi aspek tu yang kritikal itu perlu diketahui untuk dari segi knowledge. Bagi seorang penyelidik perlu dikaji. Sebagai seorang penulis perlu diterjemahkan. Jadi aspek yang merupakan permintaan terkini dan kritikal ni merupakan agenda seterusnya oleh publisher. Jadi publisher nak artikel yang berkonsep yang begini. Okey. Jadi dari segi penjelasan dia, permintaan dan keperluan pembaca tetap menjadi keutamaan kepada penerbit. Okey, namun walau dalam apa keadaan sekalipun, walaupun kita sedang menghadapi contohlah COVID-19, walaupun topik COVID-19 sangat diperlukan oleh chief editor dengan penerbit, namun dia masih lagi tidak lari dengan scope of the journal. Okay, dia masih sama dengan journal, dengan scope of the journal. Okey, biasanya maklumat tu, macam kita seorang researcher dan seorang penulis, macam mana kita nak tahu current issues tu, perkara semasa yang diminta oleh pembaca dan sebagainya. Kita boleh melihat di laman sesawang, di websitenya. So biasa kat website tu dia adalah informasi yang dia bagi kat website tu, apa benda yang journal to aim. Jadi kita kena selalu check dekat website apa yang journal to aim. Kadang-kadang ada inisiatif daripada publisher dan journal tu dia ada buat bulletin, dia ada bagi notes. Kadang-kadang benda aspek tu kita kena tengok. Kadang-kadang mostly sekarang kalau journal tu memang dia ada macam news kan. So kat situ kita boleh lihat apa sebenarnya keutamaan journal tu sekarang, melihat kepada aspek permintaan dan kritikal. Tu dari segi maklumat secara direct lah kita dapat dalam website. Tapi sebenarnya kita boleh juga mengkaji benda-benda yang common dalam global ni. So macam isu sekarang ni COVID-19. Okey, jadi COVID-19 ni bukanlah hanya pada aspek healthcare saja, medicine saja, tidak. Dia melibatkan keseluruhan entiti perniagaan, contohnya melibatkan ekonomi, politik dan sebagainya. Jadi semua jenis-jenis yang berkaitan, kalau orang politik kita come lah dengan isu COVID-19 tapi dalam proses penyelidikan yang kena dengan tema dengan politik. Itu juga dengan perniagaan. Jadi kita isu challenge ni, perniagaan ni untuk menghadapi ancaman daripada COVID-19 ni. Jadi kita ambil isu-isu semasa lah. Okey, mungkin sebelum COVID-19 dulu mungkin isu pasal IR 4.0, okey, isu pasal blockchain, isu pasal IoT. Jadi isu-isu tu adalah isu-isu semasa yang kita boleh selitkan, walaupun dia menjadi satu benda yang minor dalam artikel kita, tapi kalau kita boleh integrate, libatkan elemen itu dalam penyelidikan, dia menjadi satu tarikan kepada pembaca. Okey, dia bukanlah satu trend saya letak je RIT, tak, dia pembaca jurnal ni pembaca yang smart. Dia bukanlah pembaca yang biasa-biasa, sebab pembaca yang jurnal ni orang yang kritis. So researcher ataupun student ataupun ialah universiti yang akan baca, walaupun kita tak kata orang public pun baca, tapi dia lebih bentuk scientific lah, bentuk dalam research base. Jadi orang yang baca ni serius, bukanlah baca-baca santai. Memang baca tu boleh santai, tapi output input yang kita nak bagi dan output yang bakal diterima oleh pembaca tu kena perlu berdasarkan satu proses penyelidikan. Okey. Kemudian tips yang berikutnya, okey, ini pun menarik juga, ini pun jadi tips, ini technical punya tips. Okey, dalam sesebuah jurnal dia ada banyak artikel yang terbit. Okey, dari isu ke isu, dari bulan, dari tahun. Okey, dia ada isu-isu. Jadi untuk student postgrad biasanya dia akan baca artikel ni, dia akan takkan terlepas pandang bahagian kesimpulan.
So dekat bahagian kesimpulan ni adanya cadangan daripada researcher lepas, iaitu dalam artikel tu lah dia mencadangkan what's next. Apa lagi yang kita boleh buat daripada artikel ini. So apa lagi penyelidik akan datang boleh extend daripada research, apa yang kita boleh kembangkan. Jadi dia bagilah cadangan-cadangan itu pun tips juga Jadi orang yang menulis artikel ni kena bagi cadangan yang banyak supaya cadangan kita boleh diambil oleh researcher. Jadi chief editor akan tengok juga dekat cadangan tu supaya baguslah penulis ni, sebab dia beri banyak cadangan supaya cadangan ni memberi satu benda yang aset dalam artikel ni. Ada magnet tarikan dia supaya orang pun akan cite artikel ni because of you bagi cadangan. Okey, itu satu. Yang kedua, cadangan ni juga kita boleh extend. Okey, ini dari sudut publisher. Kita bincang hari ni dari sudut publisher, penerbit. Katalah jurnal A. Okey, you baca artikel dalam jurnal A. You baca-baca, you tengok bahagian kesimpulan, it's good. Cadangan ni bagus. So you nak extend benda tu, nak buat research. Okey, jadi you buat research. Jadi you pun buat research sampai siap. Tapi sampailah masa you nak terbitkan artikel. So very high recommendations. You baca tadi, ambil dia punya cadangan dekat jurnal A. Now you submit pun dekat jurnal A. Yang tu yang publisher nak. Dia nak satu konsep supply chain tu berlaku dalam jurnal. Okay, kita refer jurnal ni, kemudian kita pula submit dekat jurnal ni. Kita kembang balik pun kita hantar jurnal ni. Jadi kita contribute benda baru pun dekat jurnal. Jadi dia nak ada satu circle yang positif tu. Okay, jadi alangkah baiknya kita dah ambil idea ataupun ambil cadangan daripada jurnal A, kemudian kita hantar juga dekat jurnal A. Apa benefit kepada publisher? Pertama, of course lah, bila pengulangan gitu akan berlaku ada peningkatan dalam segi citations. Macam saya sebut sebelum ni, menjadi satu reputasi dan ranking jurnal tu sendiri untuk dia meningkat Q dan impact factors. Kemudian dia menjadi tumpuan bidang. Jadi semua orang dalam bidang yang sama akan menumpu pada jurnal. Jadi itu yang keperluan yang diperlukan oleh chief editor, pengurusan jurnal dan juga penerbit. Jadi aspek kita melihat pada cadangan ni, iaitu kita kembangkan satu kajian terdahulu, kemudian kita terbit di jurnal yang sama. Okey, itu you kena faham publisher positif benda ni. Saya kena sebut perkataan positif. Saya tak boleh nak cakap dia akan terbitlah artikel you. Saya tak boleh cakap macam itulah. Bila saya sebut positif ataupun potensi, bermaksudkan chances yang tinggi. Kalau kita memikirkan aspek ni, dia dapat membantu dari segi proses penerbitan artikel kita. Okey, itu benda yang saya sebut sebagai tip and tricks lah. Okey. Right. Seterusnya pada aspek yang 49, yang ke-49. Okey, tajuk dan kandungan buka pasaran yang lebih luas dan sasaran segmentasi yang lebih tepat. Dia begini, kita menulis artikel, kita mesti tahu sasaran dia ataupun segmentation dia. Siapa type audience yang akan baca. Okey, secara umum kita tahu pelajar, researcher, syarah ataupun orang public, itu secara umum. Tapi spesifik ni orang segmentation ni siapa? Mungkin dalam konteks bidang dia siapa. Okey. Tapi nak buka keterbukaan daripada luas tu, mungkin saya bagi contoh kat sini. Saya bagi contoh dia macam ni. Kajian tu, jurnal tu secara umum dia tidak ada spesifik mana-mana. Dia jadi general lah, journal of bla bla. Okey. Jadi kalau kita dah investigate jurnal tu, sebab kita kena buat investigate. Kita investigate dekat jurnal yang terbit tu dalam masa setahun, keluaran dalam terkini lah 12 bulan. Kita tengok, okey, tak ada pula orang mention pasal belakang tulis in Malaysia. Dia straightforward je title. Dia tak ada in Malaysia ke in Mexico ke in Singapore, tak ada. Jadi dalam kes ni kita pun tak payah tulis in Malaysia. Sebab tujuan dia untuk keluasan. Jadi orang yang nak melanggan jurnal ini, membeli artikel ini, dia membuka pasaran yang lebih luas. Okey, bukan orang Malaysia je yang boleh beli, mana-mana negara pun boleh beli. Jadi penerbit dan chief editor memikirkan ni aspek keluasan, di mana kemampuan untuk pasaran artikel tu, urusan jual beli tu lebih luas, pembaca lebih luas, akan menyebabkan download akan meningkat, akan berlakunya citation yang meningkat. Jadi aspek tu, itu dari segi aspek keluasan. Yang kedua tadi adalah sasaran. Kita tak nak tulis artikel nanti tak dapat dekat segmentation yang tepat. Artikel dah bagus, keluasan dah cantik, tapi kenapa tak ada pembaca? Jadi segmentation tu kena lebih jelas lah. Jadi kajian-kajian ni kita kena tahu, walaupun dia unik, tapi kita kena cari potensi untuk dapatkan segmentation, siapa sasaran dia dan sebagainya. Contoh dia lah kan, artikel ni memang banyak citation lah. Kalau dari segi total citation, kalau di Google Scholar, buku lah.
research methodology punya buku memang citation yang tinggi. Jadi student akan cite buku research methodology. Jadi itu tips lah bagi rakan-rakan di luar sana tu, kalau nak ada satu passive citation bergerak dari satu semasa ke semasa, tulislah buku research methodology yang baik supaya pelajar akan cite buku itulah, so akan meningkatkan citation kita lah, especially. Itu sebab buku biasa buku lah kan, buku teks, buku sebagainya. Okay, tapi ada juga buku yang berindeks. Okay, jadi yang kalau nak fikir yang buku yang berindeks tu, boleh fokus pada buku berindeks. Depends lah, bagi saya buku subjektif. Okay, dari segi case ni kita kena tahu, kalau artikel jurnal, contoh macam saya sebut sebelum ni, how to calculate sample size. Berapa ramai penyelidik baru masih lagi keliru nak calculate sample size. Jadi you terbit satu artikel, jadi artikel itu akan banyak orang download offsite. Jadi itu yang publisher nak, itu yang kita nak sebenarnya. Sebenarnya berlaku proses, you nak artikel you terbit, kita orang nak artikel you ada value, win-win situation. Kita nak kembang, besarkan artikel ni, banyak follower, banyak citation, banyak impact dia, banyak orang download. Jadi publisher pun akan dapat manfaat, you pun dari segi personally, seorang researcher profile pun akan jadi lebih positif. Jadi itu yang kita katakan lebih luas dan sasarannya. Okey. Kemudian 50. Okey. Ni juga satu tips yang you kena faham. Ini kena faham sebab dia mungkin dia macam technical sikit. Dia macam ni. Saya ceritakan satu situasi lah. Setiap jurnal dia ada owner dia, country dia. Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand, Mexico, Romania, mana lagi? Okey, semua ada. So negara ada jurnal. Jadi kita ambil satu jurnal tu lah. Okay, saya tak nak sebut negara lah. Nanti orang katakan saya mempelekeh pula negara tu, tidak. Jadi satu contoh je lah. Saya letak kat dalam ni contoh negara tu adalah contohlah kat sini saya letak nama, bukan nama negara nama jurnal. Saya letak jurnal saya ambil contoh di Malaysia je lah kena kecam pun orang Malaysia je kecam. Okey, jurnal tak wujud tapi saya cuma bagi contoh je. Jurnal Pertanian Malaysia. Jurnal Pertanian Malaysia. Jadi tips ni jadi berlaku dia macam ni. Okay, kita tahu bila sebut Jurnal Pertanian Malaysia akan banyak contribution artikel datang daripada orang Malaysia, sebab Jurnal Pertanian Malaysia. Jadi banyak orang Malaysia akan hantar. Macam-macam lah topik dalam agriculture tu akan hantar dekat Jurnal Pertanian ni. Okay, yang jadi tips kat sini ni adalah orang yang di luar Malaysia. So orang di luar Malaysia akan hantar artikel di Malaysia. Tapi ingat, jurnal ni adalah Pertanian Malaysia dan dia tidak boleh collect data di negara dia. Katalah negara tu adalah negara Turki. Turki tak boleh gunakan data Turki hantar dekat Pertanian Malaysia. Melainkan kalau dia buat pembandingan Turki dengan Malaysia. Okey, yang kat sini yang saya nak bagi tips dia. Bagi orang luar, ambillah data dekat Malaysia ni daripada annual report tu, mana-mana data, ataupun buat penyelidikan jarak jauh, buat survey online ke dengan orang Malaysia, kemudian hantar dekat jurnal ni. Itu yang paling tepat. Jadi dapat apa? Jurnal yang Pertanian Malaysia ni dapat daripada kontributor daripada orang luar. Okay, kita pun dapatkan bilangan penulis antarabangsa. Okay, itu yang kita nak sebenarnya untuk kekalkan reputasi dan ranking. Kemudian kita dapat dapatlah macam untuk kita kembangkan jurnal ni, maksudnya kita buka luas pasaran ni kat sini. Jadi orang yang baca ni, walaupun jurnal tu tulis Jurnal Pertanian Malaysia, tapi sebenarnya dia juga ditulis oleh penulis-penulis luar. Malah orang negara luar boleh ambil artikel daripada Malaysia untuk dia adaptasi di negara mereka pula. Jadi itu kekangan jurnal sebenarnya. Jurnal kat Malaysia pun ada juga a few yang mana jurnal tu terlalu localized sangat. Jadi dia akan dapat pasaran dalam Malaysia saja, tapi tak dapat daripada luar negara. Jadi kita perlukan aspek luar negara, contribution daripada luar negara tu untuk increasekan kita punya reputation. Of course kita nak berindeks, kita nak increase Q, impact factors dan ranking dan sebagainya. Jadi kita perlukan contribution daripada luar. Tu trik dia. Okay, saya pusing balik contoh kedua. Katakanlah saya penulis Malaysia nak hantar kat satu jurnal tu dekat benua, tadi negara kan, benua Afrika. Saya nak hantar jurnal kat benua Afrika. Jadi apa yang saya nak buat dekat jurnal Afrika tu, saya pakai data daripada negara benua Afrika dan kemudian saya submit dekat jurnal tersebut. Sebab walaupun saya daripada negara Malaysia, dia tengok affiliation tu Malaysia, tapi data saya ambil data daripada benua Afrika. Okay, salah satu negara benua Afrika tu. Jadi bersesuaian dengan jurnal tu, bla 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 in Afrika. Jadi sesuai artikel yang saya nak hantar tu. Itu smart. Saya bagi satu contoh lah, dekat Malaysia ni ada geng-geng nama dia. Sahabat-sahabat saya lah, biasanya orang data secondary lah, orang finance, orang ekonomi. Smart dia. Dia orang hantar dekat jurnal-jurnal country-country ni. Ada spesifik country-country ni, Poland ke mana ke. So bila dia hantar pergi kat Poland, dia pakai data. Biasa data simple lah. Biasanya ramai orang tak perasan, kena data analisis hebat. Tidak.
Yang paling penting dia kekurangan contributor, itu penyelidik daripada luar negara untuk hantar dekat jurnal mereka. Jadi kita ambil very minimum requirement, iaitu gunalah annual report data ke dan sebagainya, public data untuk kita analyse. So kita menulis supaya kita dapat extend kat dia. Jadi you faham lah kat situ kan, macam mana kita match kan jurnal tu, jurnal Afrika, kita paskai data Afrika, okay, kita buat penyelidikan di Afrika dan kemudian kita hantar jurnal tersebut. Itu tips. Okey, yang berikut dia. Okey, sekarang ni kita dah sentuh dekat antarabangsa. Kebetulan bila sebut antarabangsa ni kita cerita pasal antarabangsa. Okey, yang ini memang setiap jurnal, setiap publisher menghadapi masalah ni, especially jurnal-jurnal atau publisher yang baru nak up. Malah top jurnal pun bila dia nak maintain kat sini dia punya isu adalah penulis bersama antarabangsa. Okey, ini meningkatkan chances. Dia tak jadi satu wajib. Ni tips, dia akan meningkatkan chances. Tulislah artikel bersama dengan penulis antarabangsa. Ini biasa setiap jurnal dia akan lemah. Okey, nak dapat capai KPI dia, nak fulfillkan markah dia, markah ni yang tak penuh. Lain semua okey dah. Oh, bila sebut sampai kolaboratif antarabangsa ni, penulis bersama antarabangsa, kat sini tak fulfill. Pergilah mana-mana. Malah ada kalau dunia akademik pun kita pun nak student antarabangsa. Jadi antarabangsa ni menjadi satu isu yang kritikal. Malah mana-mana komponen dalam researcher pun, especially macam artikel jurnal ni pun, kita memerlukan contribution daripada antarabangsa. Lagi jauh lagi bagus. Macam mana how to calculate? Saya bagi contoh macam ni lah. Bila kita tengok satu visual atau video yang gambar kapal terbang dalam bentuk maps. So dari kapal terbang daripada KLIA akan menembang ke mana. Okay, dari jarak tu lagi jauh lagi bagus. Collaborative Malaysia paling jauh, US, UK tu, itu bagus. Bukanlah kata kolaboratif dengan Indonesia tak bagus, bagus juga merentas antarabangsa, tapi how dia calculate, how to calculate dari segi portionate nilai tu biasa jarak jauh. Okey, itu kita kena faham. Nanti kita bincanglah lebih detail apa yang dikatakan pentingnya kolaboratif tu. Okey, tapi kat sini nak beritahu kolaboratif international tu sangat penting. Okey, jadi macam mana nak buat action? Okey, untuk universiti dia kena selalu open lah. To be professional dia kena open. Dia kena sediakanlah SOP dengan guideline yang betul. Bagaimana student kita, student postgrad, contohnya student postgrad boleh mendapatkan third supervisor ataupun supervisor bersama, penyelia bersama daripada luar negara. Contoh daripada Australia, daripada UK. So kita pelajar PhD, first supervisor kita di UPSI, second pun UPSI, tapi third supervisor kita daripada UK. Itu permulaan yang kita boleh create budaya macam mana nak berlaku kolaboratif dalam penulisan artikel ni. Itu secara profesional lah. Kita tak nak je tumpang nama, kenal pun tidak, apa tu tumpang nama. Saya tak galakkan yang benda tu. Okey? Itu antara usaha-usaha yang dibuat lah. Jadi pihak universiti kena mulakan usaha macam tu. Malah grant juga. Bila grant penyelidikan ni pun saya advise supaya walaupun bajet tak besar, tapi kita boleh mulakan kolaboratif di mana walaupun grant tu bernilai RM5,000, satu universiti tu boleh buka kolaboratif dengan satu wajib kena ada institusi luar daripada universiti tu, dan satu lagi kena create dengan antarabangsa. Dia kena buat benda tu sebab dia akan dapat benefit bersama. Jadi bila artikel tu, research grant tu ada 3 nama, satu kita, 2 daripada others university, 3 daripada antarabangsa. Of course bila kita tulis artikel pun orang yang sama juga. Jadi itu berlaku secara kolaboratif, secara profesional. Okay, itu yang penting lah. Sama ada kita create, kita invite researcher daripada luar sebagai team member ataupun sebagai student. Tadi kita ada kepakaran daripada luar, yang mana third supervisor dia daripada luar negara. Tak ada isu Saya kalau nak cerita pasal penyeliaan ni, saya pun mengharap belum lagi lah, untuk in future mungkin mendatang lepas PKP ni ke, ataupun mungkin tahun depan saya memang volunteer to be penyelia lah. Ada beberapa yang dah cadangkan, tapi because of commitment, so mungkin saya kena terima pelawaan untuk jadi supervisor tu, untuk third supervisor atau member supervisor pada others university daripada international lah. Especially saya pergi daripada negara-negara yang buka lah semua. Saya tengok juga lah tajuk. So mungkin jangan kata sekarang lah, next year daripada kawan-kawan Singapura ke, daripada Australia ke. So kita tahun depan saya dah accept untuk jadi third supervisor daripada negara luar. So itu secara positifnya secara bagus lah. Okay, kita pergi tips yang ke-52. Okay, 52. Ini satu benda yang sensitif nak sebut. Saya sebut dalam 2 lah. Satu ni saya tak tulis dalam tip, you take note pertimbangkan untuk berkolaboratif dan mengekalkan identiti sebuah negara.
Ini my observation. Ni tak ada ditulis dari mana-mana. Ni my observation berdasarkan dokumen. Kita tengok dan kita perhatikan dan kita tengok kesuksesan. Ada perkataan kesuksesan. Okay? Bagi menerbitkan sebuah artikel jurnal. Dia begini. Satu negara, saya tulis ni MNO. Okay, MNO. Satu jurnal ni terbit di negara MNO. Jadi saya buat menyiasat, saya investigate jurnal ni. Okay, negara ni negara MNO. Saya tengok dia punya editorial board pun banyak negara pada MNO. Yang terbit dekat jurnal ni pun banyak penulis daripada negara MNO. Okay, kita ada a few negara yang macam ni. Tak dinafikan lah. Boleh katakan Malaysia, a few Malaysia. Okay, yang mana dia terlalu localized. Okay, localized dia ada baik ada buruk dia. Baik, dia akan cuba memaksimumkan KPI lah. Bila kata sebut country ranking, banyak jurnal kita terbit Scopus contohnya. Okay, banyak daripada negara MNO ni terbit Scopus dah akan meningkatkan ranking. Tapi dari segi nak pergi jauh, nak pergi top reputations, dia tak boleh sebab dia tak ke antarabangsaan. Jadi kalau dia nak maintain Scopus dia Q4 je, dia boleh buat macam tu tapi dia tak boleh pergi jauh. Okay, itu satu. Yang kedua, sebenarnya jurnal ni memang dia tak tahu nak pergi go to the international. How to work in the international style. Okay, gaya international tu, collaborate tu dia tak mungkin, dia tak familiar ataupun team member yang bukan jenis yang nak ke global. Okay, apa yang kita patut buat? Contohlah negara MNO ni. Okay, saya tulis artikel. Memang saya tulis artikel dan saya invite daripada researcher negara MNO. Sebab saya plan memang saya nak hantar jurnal ke MNO ni. Jadi saya invite salah seorang rakan penyelidik saya daripada MNO. Kita buat sama-sama research dan artikel ni. Okay, kemudian kita terbit kat MNO. Nampak tak? Bila artikel ni dihantar, disubmit, dia tengok nama Nurul Fazli Habibin, kemudian ada seorang researcher, okay, Mr. X daripada negara MNO. So dia happy. Dia tak apa, artikel ni kita boleh accept. Sebab walaupun dia tulis oleh orang luar, tapi orang kita ada, negara kita ada. So dapat dua-dua. Kita dapat antarabangsa pun dapat, orang kita pun dapat. Dua dalam satu. Itu you kena faham. Okay, jadi boleh hantar pada jurnal-jurnal yang identiti negara ni, saya panggil identiti negara ni, localized ni. So tapi kita kena collaborate, invite dia bersama dalam tu. Okay, tadi saya sebut tadi you boleh blend idea tu. Tadi saya kata you nak hantar kat jurnal satu negara. Okay, satu negara, okay, you kena pakai data negara tu. Okay, kemudian you publish balik kat jurnal tu. Jadi sesuai. Ni jurnal Afrika, you pakai data Afrika. Betul. You boleh integrate, masuk pula negara orang daripada Afrika tu dalam you punya artikel bersama. Jadi itu boleh. Sebab tu idea ni, tips kita bagi 58 ni, saya tak boleh kata 58 ni groom sekali semua. Itu kalau boleh buat dia secara indirect bagus. Tapi kadang-kadang tengok keadaan situasi juga artikel juga, tapi you boleh integrate dan sebagainya. Jadi 58 ni saya boleh kata you boleh absorb secara direct atau indirectly, semuanya perlu ada. Perlu ada 58 ni perlu ada bersama. Cuma secara nyata, secara direct ataupun indirectly. Okay? So kolaboratif antarabangsa dalam tema ni sangat-sangat penting dan ini serius. Mana-mana keadaan pun kalau nak minta grant ke apa segalanya, jadi memang antarabangsa ni memang KPI yang kritikal kita kata. Jadi pelan-pelan lah. Jadi kalau pergi conference ke, ada kawan-kawan ke, start rapport, ada hubungan yang baik antarabangsa. Kita pergi yang 53 ni, kenali chief editor. Okay, chief editor ni kita dah bincang isu sikit chief editor tu. Maksudnya nak hantar jurnal, kita cite chief editor. Contoh yang baru lepas, kita kata kita boleh cite chief editor. Dia macam ni tau. Untuk kita jumpa satu chief editor yang ngam, ada chemistry, maksudnya the way kita menulis, kita mengarang, style writing kita match dengan dia, ni manusia, style tu sama. Okay, jadi kan ada satu benda yang you kena ambil nilai positif di sini. Kalau you dah terbit dekat satu jurnal ni, maksudnya you lalu proses tu agak, bukanlah senang tapi positif lah, dah terbit. Okay, tindakan yang kena buat balik tu, kalau dah tahu tak apalah, terus search dekat Google. Ataupun tak tahu, dapatkan nama chief editor tu, kemudian anda find, copy paste nama dia, kemudian letak dekat Google search. Dia mungkin jadi chief editor di tempat lain juga. Okay, kita hantar kat jurnal A tadi, chief editor Mr. X, Prof X. Okay, Prof X ni mungkin jadi chief editor dekat jurnal-jurnal lain. Okay, saya recommend, ni nama pun tips, you boleh hantar jurnal lain, artikel lain di tempat jurnal yang lain, tetapi chief editor yang sama. Okay, jadi ini saya anggap je lah, saya bocor je lah, itulah yang saya buat. Okay, jadi apa yang saya buat dia macam ni. Okay, proses dia macam ni. Kita pun berlaku tanpa sedar. Okay, bila kita hantar satu artikel, okey lah chief editor dengan
kita punya pembetulan pun dia boleh accept, proses pun nampak smooth. Okay, jadi kat sini kita pun mula explore dia. Oh, dia ni ada jadi chief editor kat jurnal-jurnal lain. Jadi kita pun mula hantar kat jurnal lain. Cerita pun lebih kurang, proses pun lebih kurang sama. Kemudian kita dah kata, why not aku buat long term kolaboratif. Maksudnya kita ada buat kerjasama secara jangka masa panjang. Jadi kita berbaik dengan chief editor tu, start email dengan dia, tanya khabar dan sebagainya, tanya ni apa isu semasa dalam bidang ni. Prof, saya tengah buat research ni, boleh tak Prof advise saya apa? So repo, habis professional tak? Professional. Jadi reviewer, kadang-kadang dia punya website kita share dekat social media. Jadi kat situ jadi ada repo yang bagus saya dengan dia. Jadi kadang-kadang lepas kita repo dengan dia beritahu, okay Dr. Fazli, if you have article, you can submit this journal. Yang dia jadi chief editor juga. Kadang-kadang kita tak sempat nak explore, dia yang bagi opportunity tu. Jadi saya rasa saya cuma boleh hantar, saya boleh kata contoh je, saya boleh hantar, saya punya bidang saya boleh hantar 30 journal dalam bidang saya, ada 30 journal dalam bidang saya. Tetapi chief editor tu 3 orang je. Chief editor tu 3 orang je. Tapi cover 30 journal. Jadi saya cuma berbaik dengan 30 journal ni saja. Kenapa? Sebab saya sebenarnya walaupun 30 journal, tapi saya sebenarnya berhadapan dengan 3 orang je chief editor dia. Jadi bila saya close dengan 30 ni, di sinilah saya jadi reviewer. Dan di sini juga artikel saya hantar. Memang nampak artikel jurnal saya, jurnal berlainan, tapi dah berlaku dah 3 kali 4 kali kat jurnal ni. Tapi sebenarnya kalau rahsia dia, saya hantar jurnal yang mana chief editor dia 3 orang ni. Okay? Jadi kat situ you akan tahu benda tu sangat susah. Memang kata aku nak hantarkan dengan chief editor ni. Memanglah kita hantar dengan chief editor tu sebab kita tahu chief editor tu ranking antara sifu yang terbaik. Tapi you kena faham, adakah gaya penulisan you match dengan chief editor tu. You kena dapatkan. Ni bukan senang, ni bukan jangka masa pendek repo yang bagus. Saya tak boleh katakan, Fazli jom hantar kat jurnal kau baik dia, boleh dah submit. Itu biasa saya jumpa orang macam tu. Tapi sebenarnya saya cakap elok lah. Sebenarnya saya kena jaga professional punya repo tu lah. Saya tak boleh simply sebab saya kenal dia. So saya tahu artikel macam mana nak terbit. Saya kena make sure that yang artikel yang kita nak hantar tu match dengan dia. So banyak benda yang cantik ni kan. Banyak benda yang kita kena custom. Dari segi title, dari segi penulisan abstract, dari segi kita punya outline, dari segi presentation, dari segi bahasa, semua kita kena match. Sebab tu kalau macam saya nak hantar dekat jurnal-jurnal yang saya sebutkan tadi 30 ni, memang bukan isu yang research bagus tau, tapi dia akan memberikan satu benda yang compliment. Saya tahu dia nak apa, saya boleh bagi apa dia nak, masa yang sama saya dapat benefit, dia pun dapat benefits. Itu benda-benda yang you kena faham lah. Jadi kenali chief editor, you boleh hantar jurnal yang berikutnya di jurnal yang lain. Jurnal yang tadi you dah hantar tu boleh hantar juga, tapi you boleh hantar juga jurnal yang lain, tetapi chief editor yang sama. Okay. Seterusnya 54, komunikasi. Okay, komunikasi sangat penting dalam apa-apa keadaan. Pernah saya sebut dalam tips di mana kita boleh communicate dengan chief editor dengan bagi sedikit one page idea dengan ada abstract dengan outline, dan kita email dan dapatkan initial feedbacks sebelum you buat full article. So itu komunikasi. Okay, komunikasi jadi reviewer supaya kita ada repo tadi. Contoh kalau postgrad, persatuan postgrad ataupun IPS ataupun universiti boleh invite chief editor bagi talk, bagi tips. Sama juga penerbit panggil penerbit, contohnya Emerald datang. Okey, ada bukan bisnes lah, ada kolaboratif, pihak universiti pun langgan lah Emerald bagilah free talk, bagilah tips, special courses, boleh check dalam workshop apa yang kita buat tu betul ke. So dia boleh bagi guideline dan bagi direction artikel dia nak hantar kat mana. Jadi benda-benda tu berlaku. Itu disebutkan sebagai kolaboratif. Jalinkan keywords ni komunikasi. So kita sebagai researcher, walaupun kita baru, kita terus boleh komunikasi. Tapi itulah, to be humble, to be professional. Okay, jangan macam kita banyak yang macam nak kau team tau. It's not good. Dalam penerbitan it's not about kau team. Saya tahu kita ada cabaran untuk mencapai sesuatu, tetapi kau team tu memang, kalau dah sebut publisher ni, kita punya grade C lah, level kau team. Nak cepat terbit, cepat publish, cepat naik, you kena faham lah dunia akademik. Kadang-kadang macam kita cuti banyak jadi pakcik pun baca lah Oxford, Harvard, universiti-universiti kat Jepun lah especially baca. So apa sebenarnya akademia ni? Jadi pensyarah ni apa? What's next? Adakah title tu menjadikan satu keutamaan ataupun ranking menjadi keutamaan? Bagaimana negara macam France, okay, a few lah kat France, Japan, Jerman pun a few, UK especially.
Dia ada direction yang jelas sebenarnya. Dia nak jadi apa sebenarnya, kan? Dia to be leader dalam konteks acuan yang dia create culture dia, uniqueness ni dia buat. Tapi kalau Malaysia kena create benda tu. Okay, kita boleh jadi leader tapi kita sebenarnya leader dalam follower. Kita mengikut rentak worldwide apa nak jadi, tapi kita tidak mencipta satu characters budaya yang mana ilmu akademia tu ada satu konsep yang unik yang kita panggil mini dalam Malaysia. Itu belum ada lah. Itu sekadar nak kongsi je lah. Jadi bila kita berkolaboratif, kita kena mengkaji budaya, style dia, and karakteristik dia macam mana. Jadi kita rasa dia ngam, macam tadi lah dengan chief editor kita ngam, kita start communicate jadi volunteer reviewer. Okay, ini tips yang tak ada dekat luar lah. Minta maaf, saya cuma bagi satu andaian je. Tak kisahlah dia ni Jawa ke, Arab ke, Melayu ke, Chinese ke, Indian ke. Ada satu jurnal ni, dia terlalu ada konteks tu. Okay, kita ambil worldwide lah. Minta maaf kan, ni namanya minta maaf. Dia boleh jadi semua bangsa. Okay, tak kata bangsa lah, saya tak tahu nak panggil apa, tapi kita nampak macam dia berlaku sekarang paling banyak. Saya tak tahu apa-apa kan, ni contoh je. Okay, tolong to be professional dengan contoh ni. Satu jurnal ni saya ambil satu negara lah, sebab negara yang paling besar sekarang ni, paling champion, paling ranking sekarang Chinese. Okay, negara China ni, dia ada satu jurnal. Bila kita tengok jurnal tu, saya tengok chief editor, saya tak tahu saya tengok nama Chinese. Editor report semua Chinese. Tapi Chinese ada di mana-mana di dunia ni. Malaysia pun ada Chinese, Singapura pun ada Chinese. Saya tak sebut negara dah. Saya nak beri satu contoh je. Okey. Jadi kita tengok nama Chinese. Jadi saya tengok artikel setahun semua nama Chinese. Tapi dia okey. Dari segi ethics dia okey sebab dia worldwide. Sebab kan nama Chinese ni ada kat Malaysia, Thailand, Singapura, UK, US ada. Tapi memang tuan Chinese. Jadi saya nak hantar kat jurnal tu, boleh? Ni namanya tips. Saya kena tukar nama Chinese. Fadli ke, okay? Baru saya boleh hantar kat jurnal tu. Minta maaf. Itu contoh satu. Contoh dua sama. Kalau kan negara Jawa, okay, yang kita tengok semua nama Jawa, saya kena tukar lah nama saya jadi nama Jawa. Tak tukar lah kot, nama saya mana Jawa dah, Nurul Fadli tu. Okay, jadi kena ada nama Jawa. Kalau orang luar, kalau dia nak kena pakai nama Jawa. Itu contoh yang bagi saya sangat terpencil. Tapi you observe lah. Honestly you observe, you akan dapat apa yang saya nak sebut. Benda tu saya tak tulis dalam ni sebab benda tu mungkin sensitif nak sebut. Tapi sebenarnya kalau you macam ni, you observe lah. Saya salah seorang yang kaki observe juga. Jadi observe ni secara situations, fenomena. Tapi kita boleh observe juga dengan dokumen. From dokumen tu kita boleh hantar. Saya jenis orang menyiasat. Siapa chief editor ni? Google nama dia. Okay, siapa team dia? Ni siapa? Ni family ni lah. Ni family. Adik-beradik pun boleh jadi chief editor report. So banyak benda lah. Tengok pula penulisan. So kita tak boleh in. Saya tak boleh in kat situ. Jadi saya tak hantar. Saya hantar dekat mana yang match dengan saya. Sebab tu saya cakapkan tips tadi, kalau saya ngam dengan chief editor tu, saya akan ada hubungan rapport yang baik lah. It's not is bodek tau. Share artikel tu, it's not buat bodek. Sebab saya tahu dalam Facebook saya mungkin circle of friends saya lebih kurang sama. Mungkin akademia dan sebagainya. Saya share beri peluang untuk artikel tu ada special issue dan sebagainya. Itu bukan bodek. Itu konsep dia sharing. So dia tahu benda tu. Saya ada follower saya, mungkin follower tu friend lah bukan follower apa pun, bukan kawan. Okey. Jadi benda tu kita saling bantu. Okey. Of course saya ada satu masa saya perlu bantuan dia orang. Jadi bila saya ada artikel, saya minta chief editor semak. Itu kan bantuan juga. Okey, saya pun nak ada KPI saya nak kena publish artikel. My student nak kena publish artikel. Jadi saya nak paper saya, artikel saya terbit. Tapi the way professional. Saya tak kata, bos tolonglah adjust. Tak pernah. Tapi kita tahu yang kita hantar artikel. Jadi dia pun terima artikel. Fadli yang tengah student dia, ni mesti penting lah juga. Okay, of course. Cuma dia bagi green light lah. Sampai dekat under review nanti dapat komen. Still kena buat. Komen sampai 50-60 is normal. Tapi nak kena reject untuk fasa pertama tu mungkin lepas lah. Sebab kita ada repo yang baik dengan chief editor. Macam saya sebut, banyaknya artikel yang accepted rate rendah itu disebabkan first round itu. Yang itu artikel dah kena reject dengan chief editor. Faktor apa yang saya ceritakan itu, yang kita pasal abstract, tasrik, title, abstract dan keywords dengan reference. Itu benda yang core ramai yang kena reject untuk pusingan yang pertama. Okay, jadi jalinkan hubungan yang profesional. Okay, contoh apa lagi? Boleh buat special issue, communicate dia, boleh tak saya nak buat special issue? Okay, tadi macam-macam lah maklumat kita boleh buat. Okay, mengikuti, menyokong. Okay, ni satu benda yang saya advise juga, benda santai-santai. Okay, jurnal-jurnal ni dia sekarang ni tengah masuk dekat social media.
Kesian tau dia orang, tak ada siapa nak like, tak ada siapa nak komen lah. So siapa yang mendengar ni pergi dekat Facebook ke, Insta ke dan sebagainya, pergilah Sign Direct, Emerald, Taylor, Springer kan. Kita like page dia. Nanti dapat page dia apa-apa information kita like. Bukan like saja, bacalah informasi yang dia bagi, apa dia nak, apa opportunity yang ada. Daripada you like benda-benda lain. Saya tengok macam kawan-kawan Facebook saya semua cerita pasal masak je sekarang ni. Okey, tak apa, itu masak satu bab betul lah bulan Ramadan. Okey, tapi kali ni dalam aspek researcher pun you kena mula ada engagement dengan top publisher ni, dengan apa, dengan Scopus, dengan Elsevier, dengan apa, Web of Science, dengan apa, Clarivate Analytics. So benda tu semua you kadang-kadang like, kalau rasa malas pun bagilah gambar tangan macam ni ke, macam tu lah, gambar love ke, pulang lah engagement. Tapi bagi saya dapat benefits. Saya dapat benefit selain daripada saya baca apa yang dia bagi, tips yang dia bagi, kadang-kadang join seminar dia, kadang-kadang saya share pun orang lain yang dapat manfaatnya. Jadi saya rasa benda tu tak salah buat perkongsian benda yang baik. Jadi bagi saya engage dengan social media. Ingat, dia orang ada agent tau, agent marketing dia berhati je. Bagus lah Muhammad ni. Contohlah saya lah, contoh. Bagus lah si Muhammad Nurul Fazli ni. Agent selalu support kita punya kan. Selalu kalau macam kita ada status dia like, ada view, dia komen, kemudian dia share. Okay. Sampailah artikel saya tu 50-50. Masa saya hantar tu, dia nak terima atau reject. Mungkin berat ke reject. Bila dia ada team tau, dia ada team members. Bila nak accept, okay ni paper yang kita nak release kali ni, bulan ni, kita tengok benda ni, cuma nak finalize ada 15. Dia tengok, oi Nurul Fazli ni bagus, team marketing ni cakap bagus. Dia tahu, jadi kalau paper dia publish, dia selalu share dekat social media dia, ramai. Dia pun selalu dia bantu kita share, dia like, dia support kita. Saya rasa orang macam ni perlu ada dalam team kita ni. Walaupun artikel dia dah buat kan, dia dapat komen, cuma kita nak decide which one kali ni kan. Saya rasa you need to select this guy. Contohlah kan. Because kita ada win-win situation yang kita selalu berkolaboratif. Itu the power of the collaborative lah. Bukan kita nak kata kita bodek dan sebagainya. To be professional. Okay. Jadi involve lah social media dekat Insta ke Facebook. Insta saya tak aktif sangat. Mungkin belum dah jadi pakcik-pakcik. Orang kata Insta ni untuk orang muda je. Okay, alright. Tapi mungkin kena explore juga lepas-lepas tu. Okay, alright. Okay, kemudian kita pergi 56. Yang ni macam mana nak cakap ini paling mudah lah bagi saya, bagi orang yang dah ready ataupun benda yang dia dah siap artikel tapi kena reject je. So yang ni mungkin satu key factor yang you kena absorb. Appendix. Ramai orang tak buat dekat appendix. Saya ambil paling mudah lah dekat Emerald lah. Sebab saya rasa sebab saya match dengan Emerald. Semua artikel saya yang publish dekat Emerald because of the lampiran. Soal sidik. Contohlah, saya memang zoom dekat Emerald dekat soal sidik je. Sebab saya tahu, saya try satu soal sidik dekat Emerald, saya punya citation saya naik. Memang naik. Sampai sekarang, mana paper saya yang paling banyak citation semua Emerald. Sebab because of saya letak lampiran soal sidik dekat Emerald. Soal sidik dia subjektif tau. Janganlah satu kajian PhD letak semua. Letak satu konstruk ke, a few variable, cukup lah. Jadi kat sini, letaklah lampiran. Apa boleh letak? Soal sidik, soalan interview, senarai segmak, checklist, formula, new formula, kiraan penuh satu yang kompleks punya perkiraan, parameter, template, plain template dan sebagainya. So banyaklah saya tulis kat sini framework yang perlu detailkan dekat appendix dan apa-apa yang relevance. Okay, benda ni you kena faham tau, apa saja yang kita tulis dalam jurnal ni yang mana kita panggil akan di copyright tau. Jadi soal sidik itu memanglah kita punya, tapi bila dah terbitkan, kita tidak boleh sewenang-wenangnya menjual artikel itu. Sebab artikel itu menjadi hak milik pada publisher, pada penerbit. Jadi penerbit memiliki questionnaire kita tu. Jangan risaulah, dia bukan memiliki ilmu apa, jadi dia ada kekuatan. Oh, aku dah ada soal sidik ni. Jadi semua orang akan guna soal sidik ni, orang akan mula citation. Jadi orang akan sebut dia, tak sebut kita. Kau tak ambil ke soal sidik dekat Emerald tu? Bagus. Lepas tu baru sebut Emerald siapa? Si Muhammad Fazli tu, Pakcik Fazli tu, dia ada instrumen dekat Emerald. Kau boleh copy Emerald tu. Okay, jadi contoh dekat situ lah. Okay, tu contoh. Kemudian saya try pula dekat publisher lain. Jadi semua try kat Taylor kan kira macam dia punya komen, siapa pernah hantar kat Taylor dia tahulah dia punya komen macam mana. Jadi bagus komen tu. Jadi Taylor pun nak soal sidik. Jadi saya tahulah dia bukan soal sidik sebenarnya, dia adalah attachment ataupun lampiran dekat appendix. Dia memiliki kekuatan. Sebab bila kita letak soal sidik, contoh bila saya letak soal sidik, follower ke ramai. Okay, tanyalah dekat library,
banyak artikel yang di-download because of ada questionnaire. Okay, dan artikel kita tu di-adopt dan di-adapt soal sidik untuk kajian yang berikut. Jadi citation tu berterusan. Malah artikel saya 2003, secara logiknya 2003 ni orang dah kurang cite sebab orang akan cite 5 tahun sekini. Tapi paper saya 2013 tu orang still cite and cite because of dia mungkin dalam bidang tu pioneer. Dalam Lean Six Sigma yang guna soal sidik, mungkin saya pioneer di situ. Jadi orang menggunakan soal sidik tu untuk new kajian. Macam mana pun orang nak buat, orang nak extend macam mana pun, asas tu dekat saya. Contohlah asas tu kat pakcik. Jadi orang still inside. Jadi itu juga paper yang paling banyak citation. Paling tinggi paper saya adalah dekat Journal International Journal of Lean Six Sigma tu. Saya keluarkan instrumen soal sidik critical success factor of Lean Six Sigma. Still, walaupun buat otomotif, orang apply. Bukan kat otomotif, dalam pendidikan semua apply. Orang apply lah. Orang apply maksudnya modifications. Okay, right. Jadi gunakan appendix. Okay, itu jadi satu kelebihan, sangat kelebihan pada publisher nak benda tu. Publisher nak benda yang ada appendix sebab dia tahu ini kekuatan. Okay, macam saya sebut, you banyak bagi cadangan, publisher nak dapat magnet tarik membaca, sama juga appendix letaklah. Tapi jangan ingkarkan isu ethics. Okay, contohnya questionnaire ni orang punya, you letak balik dekat appendix tu salah. Tapi kalau ini instrumen baru ataupun instrumen adapt, dengan menyebut sumber yang you adapt, you boleh letak dekat appendix. Okay, semua benda lah. Make sure bukan orang punya, kita dah ubah sesuai ataupun benda yang baru. Tip yang 57. Okay, menggunakan perkhidmatan yang disediakan. Journal ni dia ada perkhidmatan yang bagi. Saya sebut kat sini lah, antara perkhidmatan yang digunakan adalah matching artikel, English check by proofread translators, check similarities kan, kemudian open access dan lain-lain. Jadi dia ada provide services. Jadi dia ni macam peniaga tau. Dia ada produk dengan perkhidmatan. Jadi kita gunakan perkhidmatan dia. Okay, kalau macam universiti dah langgan jurnal tu. Okay, dia pula bantu dengan bagi workshop. Kemudian kita pula sebagai seorang penulis, kita gunakan perkhidmatan ada. Dia sebuah integrasi dalam perniagaan, dalam dari segi proses. Okay, jadi dari segi bila you gunakan perkhidmatan dia, contoh you pakaikan proofread dia dengan sedikit bayaran, dengan dia beri kualiti yang bagus, sebab you dah bayar charge, you dah guna perkhidmatan dia, untuk chances untuk you terbit dekat jurnal tu tinggi. Because dia akan tanya ni nak hantar kat jurnal mana. Jadi dia baiki balik kualiti artikel kita ikut spek jurnal tersebut. Jadi kita gunakan perkhidmatan dia. Jadi semua benda perkhidmatan kita gunakan. Contoh dia macam bila you buat sign direct dengan Elsevier, dia orang sangat dengan Mendeley. Okey, jadi gunalah Mendeley supaya reference you bagus. Sebab nanti kalau you dapat komen pun dia akan pesan, gunalah Mendeley. Macam lah gunakan Web of Science, dia ada macam web group dia kan. Kemudian macam EndNote tu bawah bawah grup-grup Clarify Analytics. So team tu lah kan. Jadi kita gunakan perkhidmatan yang ada dalam jurnal itu. Gunakan perkhidmatan. Tapi contoh dekat sini dia tak wajib sebab dia cost duit. Kalau tak ada duit tak payahlah. Okay, kita gunakan tadi hubungan reviewer dah cukup. Ini additional. Kalau you ada bajet, ada peruntukan, ada kewangan dan sebagainya, gunalah perkhidmatan. Daripada profit dekat luar, saya gunakan profit di Elsevier sebab saya plan hantar Elsevier. Tapi saya cakap terus terang, cost dia sangat-sangat tinggi. Okay, gunalah perkhidmatan yang disediakan. Okay, tapi you boleh bincang, minta diskaun. Okay, minta pengurangan harga. Jangan ramai orang tak buat. Diskaun lah sebab dia satu body yang boleh consider sebab kita pelajar, kita akademia, isu COVID-19 ni. Everything you need to communicate, negotiate untuk dapatkan reduced price ataupun special price. Okay, yang terakhir, saya kena tebut juga benda ni, walaupun benda ni sebenarnya ni overall lah. Tip yang terakhir ni overall, meliputi lah. Dalam apa keadaan sekalipun, tips kita yang ke-57 tadi, yang ke-58 ni tak boleh terlepas pandang dan tetap menjadi keutamaan dalam apa-apa keadaan, iaitu kualiti penulisan. Kualiti penulisan tetap menjadi keutamaan dalam artikel itu untuk terbit. Jadi saya simpulkan secara umum apa dia. Kualiti artikel secara menyeluruh perlulah relevance dalam mengembangkan ilmu pengetahuan sedia ada. Teori dan implikasi praktikal jelas dengan baik. Dalam penulisan, metodologi kajian adalah bertepatan menepati menjawab objektif kajian, penstrukturan, structure dia dan kecukupan kualiti penulisan adalah baik, termasuklah cara citation, reference dan sebagainya, hujah argument, synthesis, analyze, kritis, summarize. Penulisan adalah konsisten dan logik, ada justifikasi, dan last kali presentation yang terbaik. Last kali ni nak beritahu adalah kualiti penulisan adalah tip top, kena betul-betul berkualiti, kena baik. Semua komponen research,
Start from the title, abstract, keywords. Kita ambil semua tip yang kita dah cover, dari segi presentation, dari segi bahasa, dari segi language, dari segi structure, dari segi technical, citation, reference, mostly. Bila sebut citation dengan reference ni perfect. So dia kena tepat, tak boleh laku silap. Dia akan buat hyperlink tau. Bila nak hyperlink tak jadi, sebab nama jurnal salah eja. Okay, volume tak tepat, page nama. Itu gangguan bagi editor. So editor memang lemah dekat gangguan dia ni. Better dia reject daripada dia melayan. Sebab yang hantar artikel banyak lagi. Sebab tu awal-awal chief editor kata, okay, nah artikel dia masuk under review, technically tak ada masalah, tajuk pas, abstract pas, kita punya keyword cun, dia punya reference, dia punya citation kemas, clean, cantik, no missing, proceed. Jadi benda pertama, benda technical. Chief editor memang tak nak susahkan dia review. Penat dia review, bukan kena bayar pun, free je. Penat dia buat dia benda ni, tapi dia tak dapat apa-apa. Maksudnya dia dapat penat, buat dapat reject. Kita pun tak dapat, suruh dia review tapi paper tu reject. Alah, waste time. Okay, sebab tu chief editor akan buat. Sebab tu ramai orang buat calculation. Itu tugas chief editor, first person yang kena identify which one artikel yang berkualiti, supaya tak menyusahkan team under review. Okay, kita nak supaya orang yang buat team under review tu seronok review paper, sebab review paper berkualiti. Kalau boleh tak nak komen benda-benda ejaan salah lah, citation tak betul lah, so tak nak komen dia tu. Jadi to be professional dalam kes ni. Sebab itulah saya gunakan komen itu. Contohlah, gunalah tools-tools yang ada sekarang ni macam Mendeley ke EndNote dan sebagainya untuk assist dalam penulisan kita. Okay, to be professional, itulah kerja dalam penulisan artikel. Tip and tricks ni macam saya sebut, semua perkara yang penting, yang sangat-sangat penting, perlu lihat dalam website, dalam author guideline dia. Itu yang utama. Saya bekalkan 58 ni untuk assist you, untuk jadi tip and tricks, supaya itulah trend dia, itulah gaya untuk kita pastikan artikel kita dapat terbit. Itulah peluang-peluang potensi yang ada, kena consider. Sebab itulah yang kami terima yang selama ni tulis artikel a few years. So itulah komen-komen yang kita dapat kena reject, dapat major, dapat minor. Inilah komen-komen dia, saya himpunkan jadi dalam bentuk 58 tip and tricks. Okay, mohon maaf last word ni macam tekan sikit sebab benda ni serius. Kalau tidak, kita dah belajar a few days cover tip and tricks ni, 5 siri, maksudnya 5 hari kita cover benda ni untuk faham tips ni. Saya rasa cukup untuk bekalan. Saya rasa ini yang utama. Kalau kata macam lepas ni nak more and more lagi, kita kena cover the level 2. Tapi untuk tips and tricks ni, kelas kita belum habis lagi ya. Untuk bahagian tips and tricks ni cukuplah 58 tips and tricks ni. Okey, saya mohon maaf atas kesilapan dan kekurangan saya dalam menyampaikan tips and tricks yang terakhir ni. Saya mohon maaf sekali lagi. So semoga semuanya peroleh manfaat. Terus positif dan yakin nak menulis artikel supaya kita dapat terbit artikel memenuhi kehendak publisher. Kena ingat, kita selaku penulis, orang yang nak terbit adalah publisher. Jadi memahami konteks kerja daripada chief editor, reviewer sampailah penerbit, apa yang dia nak. Okey, boleh ambil 58 ni untuk kita makin jelas apa itu sebuah artikel jurnal. Okey, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum dan terima kasih.